Sekalian, kita nak ulang kaji, nak berkongsi lagi tentang ilmu tajwid kita. Iaitulah hari ini kita nak berbincang atau berkongsi tentang sifat lazimah, iaitu sifat al-ismat. Sifat al-ismat iaitulah antaranya untuk kita dari segi bahasanya larang atau tegah, namun dari segi istilah dia tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. Banyak sekali hurufnya: jim, zai, ghain, shin, sin, kha, ta, sad, dal, tha, qaf, ta, dhal, alif, waw, ain, dha, ha, ya, ha, dha, kaf. Masya-Allah, banyak sekali huruf-hurufnya. Jadi huruf-huruf ini dia tertegah daripada segera keluar. Kalau kita sebutkan aj, dia kan tertahan tu kan, tertegah. Az, al, ash, dia macam tersekat ataupun tertegah daripada lancar ataupun segera keluar. Berbanding dengan mungkin ada huruf yang lain dia cepat keluar ataupun berhamburan. Tapi yang ni tertegah daripada segera keluar ketika melafazkan hurufnya. As, ad, ath, aqa, at, kan, a, au, ay, ah, ad, dad, dad, ad dan kaf, ak. Kan, kalau kita boleh praktikkan dalam bacaan kita, contohnya kalau mengikut muka surat halaman hari ini, banyak sekali huruf-huruf yang berkait dengan sifat ismat ini. Antaranya wa in tu'rid anhum, wa in tu'rid anhum pada ayat yang ke-42 dan pada ayat yang ke-43, thumma yatawallawna min ba'di dhalik, dia tertahan daripada segera keluar bila kita menyebut huruf-huruf yang kita sebutkan tadi. Tapi kita akan pergi satu persatu huruf nanti, insya-Allah, setelah kita menerangkan secara asasnya sifat-sifat yang inilah. Nanti kita akan pergi huruf demi huruf. Dan sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih Allah SWT sekalian, saya haraplah, kami berharap tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya terus pelajari, dalami dan terus praktikkan bacaan kita dengan guru-guru kita. Pada hari ini kita nak membicarakan sifat-sifat tunggal. Sifat-sifat tunggal. Dulu ni kita dah belajar sifat yang berlawanan kan. Sekarang kita belajar sifat tunggal. Ada 7 sifat tunggal baki yang ke-11. Okey, yang ke-11 maksudnya sifat tunggal yang pertama. Ada 7. Yang pertama, nombor 11, iaitu sifat safir disebut. Apa maksud safir? Safir ni maksud siulan ataupun suara berdesir bila sebut. Desir macam mana pula tu? Istilahnya menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir, desiran yang kuat, bahkan dia menyerupai, kata ulama, seperti suara haiwan. Huruf safir ni ada 3 saja. 3 huruf ni ada sifat safir. Dan 3 huruf ni juga berkongsi pada satu makhraj yang sama. Iaitu kalau kita belajar tu hujung lidah ni di belakang gigi, antara gigi atas dan bawah, hujung lidah kita menekan, keluarlah 3 huruf sad, zai, sin. Okey, sifat safir bagaimana kita sebut? Bila kita menyebut huruf itu, suara kita ni akan keluar daripada antara 2 gigi ni, antara 2 gigi kita akan keluar sifat yang kuat, bunyi seperti suara. Kalau huruf sad bunyi s. Kalau sin bunyi itu jelas bunyi, walaupun asal sifat dia lemah, tapi bila tambah dengan safir jadi kuat. Zai, z, azza, azza. Kalau sin, assa, kita baca assalamualaikum kan. As-salatu, as-sa, as-sa. Sebab tu kalau kita sembahyang berjemaah di masjid kan, sebelum PKP itulah, dalam banyak huruf bacaan, antara huruf yang paling jelas kita dengar dalam perjemaah, walaupun dibaca secara baca secara slow kan, perlahan, tapi kita akan dengar macam satu masjid ni, bismillahirrahmanirrahim kan, assalamualaikum ya. Dia akan bunyi sin, zai, sad, dia ada sifat safir. Kalau zai, cara zai lah, dia akan keluar melalui hujung lidah kita menekan dengan makhraj tadi, dia akan keluar sifat itu melalui 2 gigi kita keluar ke depan. Tengok contoh yang kita lihat pada ayat yang ke-47.
Faulaika humul fasiqun. Tengok huruf sikun. Huruf fa dia tak ada sofir tapi dia ada angin. Sin ada angin tapi sin lebih jelas daripada fa. Cuba tengok humul fasiqun, lebih jelas sin. Kerana sin dia ada tambah satu sifat lagi. Itu sifat sofir yang kita belajar hari ini. Kalau mati lebih jelaslah sin tu. Fastabiqul khairat. Tak boleh sebut fastabiqul tak boleh. Kan kalau kita baca surah Al-Fatihah ihdinas dia akan keluar hemburan desiran tu suara sifat sofi itu. Contoh lain musaddiqan lima baina yadayhi tu huruf sad. Kemudian huruf zai yang terakhir wa anzalna. Sebab tu kalau huruf zai yang ada sifat sofi ni dia berbeza dengan huruf zal. Huruf zal yang siratal ladzi kita baca tu zi. Itu bunyi lemah kan zi. Tapi huruf zai dia kena bunyi jelas. Anzalna za zi zu kita dia keluar daripada antara kedua-dua gigi kita, keluar sifat sofi itu apabila menekan makhraj huruf zai. So sifat sofi itulah suara desiran yang kuat. Hurufnya ada 3, sad, zai dan sin. Maka sama-sama kita beramal lah bila jumpa huruf ni, 3 huruf ni kena jelaskan suara kita insya-Allah. Baik Ustaz. Kongsikan seperti biasa pengajian tajwid kita, ulang kaji tajwid kita, iaitu hari ini jika tak silap kita nak berkongsi tentang sifat safir. Subhanallah. Safir dari segi bahasanya siulan ataupun berdesir. Dari segi istilahnya menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir yang kuat. Antara huruf dia ialah yang kita nak kongsi hari ini sad, sin dan juga zai. Sad, sin dan juga zai. Macam mana nak tahu bunyi sofir tak sofir tu Ustaz? Jadi kita boleh latih dengan kita meletak huruf alif kat depan huruf 3 huruf ni. Kita letak huruf alif dan kita matikan huruf-huruf ni. Contohnya huruf sad, kita letak alif atau hamzah, kita baris atas. Contohnya as. Betul kan? As ada desiran dia kan? Sin as berdesir dia, siulan berdesir dia. Dan juga zai contohnya az kan contoh. Kalau kita boleh perhatikan antara contoh-contoh ayat, banyak sekali huruf-huruf 3 huruf yang kita kongsi hari ini dalam muka surat yang kita baca pada hari ini, antara huruf sad, huruf zai, huruf sin, banyak sekali. Dan mungkin sekali lagi sebelum kita berpindah pada ayat seterusnya ini, saya nak dengar tuan-tuan dan puan-puan menyebut huruf-huruf ini dengan saya. So, huruf sad contohnya as, mungkin boleh sebut. Kemudian sin as, okey, dan juga huruf zai az. Itu 3 huruf antara huruf-huruf yang ada sifat safir. Jadi boleh seperti yang kita sebut tadi saat, boleh praktikkan bacaan kita insya-Allah. Dan kalau kita ayat yang kita boleh tengok pada hari ini, contohnya ialah dalam ayat yang ke-52, 51, 54, 55. Contoh saya ambil ayat yang ke-52, iaitu fayusbihu. Itu kan? Fayusbihu ada angin dia ataupun ada safir dia, ada desiran dia. Kemudian sama juga ayat 51, la tattakhidul yahuda wan nasara. Kemudian a'izzatin ayat yang ke-54, a'izzatin zai tu kan. Dan yang ayat yang ke-55 yang kita nak baca sekejap lagi, iaitu yuqimunas salata. Dalam surah Al-Fatihah pun ada ihdinas sirata. Masya-Allah. Jadi penting kalau kita dapat kenal pasti dan kita dapat perhalusi sebutan-sebutan huruf ini, dan barangkali dengan cara kita bertalaqi bertalaqi, kita insya-Allah akan dapat perbaiki lagi mutu atau bacaan kita insya-Allah. Insya-Allah. Kita nak ambil masa sedikit untuk tajwid pada hari ini. 2 hari yang lalu kita telah terangkan tentang satu sifat bernama safir. Semalam pun Ustaz Tarmizi Abdul Rahman terang tentang safir, iaitu bunyi suara yang desiran yang kuat pada 3 huruf yang berkongsi pada makhraj yang sama, iaitu sad,
zai, sin. Jelas dah. Huruf tu kuat dan jelas kerana memiliki sifat sofi. Okey, hari ini kita nak terangkan tentang peringkat dia. Sofi terbagi pada 3 peringkat. Pertama paling kuat, B pertengahan, C paling lemah. Huruf-huruf sofi itu dia ada huruf yang paling kuat, ada pertengahan dan paling lemah. Kita lihat slide, apakah yang disebut contoh-contoh ataupun huruf yang sofi yang paling kuat. Kita lihat di skrin. Paling kuat ia terjadi pada huruf sofi yang ada tasydid, yang bertasydid ataupun bersabdu. Contoh, sanada'uz zabaniyah. Bila bersabdu, huruf sofi itu akan jadi kuat, lebih kuat daripada mengatasi huruf-huruf yang lain. Sebab apa dia sabdu? Sabdu ni seperti dia 2 huruf. Pertama dia mati, sanada'uz. Kemudian dia berbaris di atas za. Jadi makhraj, pada makhraj tu agak lama. Sanada'uz zabaniyah. Contoh kedua, sin, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu. Yang ketiga huruf sad, wa yuqimunas salah, wa yuqimunas salah. Ni peringkat. Jangan pening-pening, jangan rasa apa pula peringkat. Ini kita nak tengok mana huruf sofi yang paling jelas, yang paling kuat. Maka huruf sofi yang bertasydid paling kuat pertama. Yang kedua, pertengahan. Pertengahan terjadi pada huruf sofi yang sukun, yang mati. Yang mati jadi huruf yang sofi yang kedua, yang pertengahan. Contoh, zai mati. Qala tazra'una, qala tazra'una sab'a sinin. Yang kedua. Kemudian contoh sin, yas'alunak, yas'alunak, Kemudian yang ketiga, labi sama kanu yasna'un, itu sad. Kemudian huruf sofi yang paling lemah terjadi apabila huruf sofi yang berbaris. Bila berbaris, dia tetap ada sifat sofi, tetap ada sifat sofi tersebut, tapi dia hanya tidak sepertilah huruf tu kalau dia mati ataupun dia bertasydid. Contoh, zai, kana zahuqa, za tetap bunyi sofinya, za. Kalau huruf sin, yusari'una fil ithm, yusari'una, kemudian yang terakhir sad, contoh sad, wa salawatir rasul, wa salawatir rasul, sa, sa, tetap bunyi huruf sofi itu. Sallu ala nabi, mari sama-sama kita berselawat alaihi salatu wassalam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz. Minta perhatian untuk menjemput pada semua. Kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini. Kita sedang belajar ilmu tajwid, iaitu berkaitan dengan sifat-sifat tunggal. Sebelum ni kita dah belajar sifat-sifat yang berlawanan. Sifat lazimah itu sifat yang ada lawan. 10 lawan 5 lawan 5, ada 10 sifat berlawanan. Sekarang kita nak belajar juga sifat lazimah, iaitu sifat yang tidak ada lawan, itu sifat tunggal. Dan boleh kita perhatikan di slide yang kita sediakan, iaitu huraian sifat-sifat tunggal. Kita nak belajar sifat yang ke-12, iaitu sifat qalqalah. Sifat qalqalah. Dari sudut bahasa, qalqalah bermaksud bergerak-gerak ataupun bergetar. Istilahnya ialah lantunan suara yang kuat pada makhraj kerana tekanan yang kuat semasa menyebut hurufnya. Huruf qalqalah pula ada 5 Ada 5, ada qaf, ta, ba, jim, dal. Qutbujad. Ada 5, qaf, ta, ba, jim dan dal. Yang mana kelima-lima huruf ini, apabila dia mati, maka akan lahirlah sifat lantunan ataupun disebut sebagai qalqalah. Kita lihat slide yang seterusnya. Contoh, kita ambil contoh. Contoh pada ayat 65 yang kita baca tadi, ayat pertama tu kan. Walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannat. Dal yang mati tu. Wala dal tu dimati, kemudian dilantunkan bunyinya. Wala ada. Yang kedua, minhum ummatum muqtasidah. Ayat 66 tu. Pada ayat 66 di tengah itu, minhum ummatum muqtasidah, qaf. Kali ini huruf yang lebih kuat
Kerana qaf adalah huruf isti'la, maka bunyi pun tak sama seperti dal. Dal wala adkhalna, sebab dal ni huruf yang istifal saja. Adapun qaf huruf isti'la, kita belajar sifat qaf. Bila isti'la, kerana huruf tu tebal, huruf tu kuat, maka bunyi pun dia kuat. Wa minhum ummatun muqtasidah. Tak boleh baca muqtasidah. Ni ramai sangat yang baca qaf. Bila sampai dekat qaf, di qalqalah dia baca muqtasidah apatah lagi bila dia keluar angin tu, sebiji jadi huruf kaf. Qaf tukar kepada kaf. Ini satu kesalahan yang besar yang perlu kita ambil perhatian. Dan seterusnya, bal yadahu mabsutatan, bal yadahu mabsutatan, mabsutatan. Ini antara contoh-contoh daripada qalqalah. Dan seterusnya, lil harbi atfa'aha Allah. Huruf ta adalah huruf qalqalah yang paling kuat, yang pertama. Yang kedua qaf, yang ketiga barulah baki tu, jim, ba dan juga dal. Ba, jim dan juga dal. Kerana ba, jim, dal ni adalah huruf yang istifal, maka dia huruf qalqalah yang paling lemah. Yang kedua, pertengahan huruf qaf yang kuat juga kerana isti'la. Huruf ta dia paling kuat kerana dia bukan setakat isti'la, dia ada itba, sifat yang telah kita belajar itu. Cuba bunyi dia, lil harbi atfa'aha Allah. Tak boleh atfa'aha Allah. Ni juga ramai bila ta jumpa ta mati je qalqalah, ramai yang menukarkan ta kepada ta. Sebab dia tak lantunkan ta tu betul-betul. Dia hanya buat atfa'aha Allah allazi at'amahum dalam surah Quraisy kan. Allazi at'amahum, sebiji ta. Sepatutnya allazi at'amahum, kena bunyikan sesuai dengan huruf-hurufnya. So hari ini kita belajar apa? Qalqalah. Hurufnya ada 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Yang mana 5 huruf ini apabila dia mati, sama ada dia mati asal tu memang mati, ada tanda mati, ataupun dia mati sebab kita nak wakaf, maka kena bunyikan qalqalah, sifat qalqalah. Ini permulaan qalqalah. Selepas ini episod seterusnya kita akan belajar lagi tentang apakah pecahan-pecahan ataupun kategori-kategori pembahagian qalqalah supaya kita lebih jelas. Hari ini kita faham qalqalah ada 5 huruf, yang mana 5 huruf ini apabila dia mati kita kena lantunkan bunyi qalqalah berdasarkan huruf yang qalqalah tersebut. Terima kasih. Kita nak sedikit belajar ilmu tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak belajar tentang qalqalah, sambungan tentang qalqalah. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jazari, qalqalatun qutbu jadid. Sifat qalqalah ini ada pada 5 huruf, iaitulah qutbu jadid. Ada 5 qutbu jadid, qaf, ta, ba, jim dan dal. Dan hari ini qalqalah kita nak sebut bahawa qalqalah ini dia terbahagi kepada 3 bahagian. Qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga qalqalah akbar. Sughra ni yang paling kecil lah, kubra yang pertengahan yang kuat, yang akbar yang paling kuat. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah sughra ataupun kecil. Ia terjadi apabila huruf qalqalah itu, qutbu jadin tu, berada di tengah kalimah ataupun di hujung kalimah ketika bacaan wasal. Senang cerita macam ni. Bila ada huruf qaf, ta, ba, jim dan dal berada di tengah-tengah bacaan kita. Bukan kita nak wakaf pada huruf qaf, ta, ba, jim, dal, itu bila wakaf jadi lain, tak jadi sughra. Bila berada di tengah-tengah kalimah ataupun di hujung kalimah tapi di tengah-tengah bacaan, bukan wakaf, maka berlakulah qalqalah sughra. Contoh, huruf dal kita ambil dulu. Laqad kafara alladhina qalu, laqad kafara, laqad kafara. Tengok qalqalah dal itu bagaimana dia mati. Yang kedua kita ambil contoh ba, min qablihi ar-rusul, qablihi. Yang ketiga jim, yauma yajma'u, yauma yajma'u Allahu ar-rusul. Keempat huruf ta, atfa'aha Allah,
atfa'aha Allah, huruf ta. Yang kelima huruf qaf, minhum ummatun muqtasidah, muqtasidah. Itu qalqalah sughra. Antara kesalahan yang banyak berlaku khususnya dalam masyarakat kita bila melantunkan qalqalah sughra, mereka mengqalqalahkan seperti putus ayat itu. Contoh laqad kafara, mereka buat laqad kafara, laqad kafara alladhi. Lebih-lebih lagi ayat yang huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kalimah. Contoh yauma yajma'u, perkataan yajma'u itu satu perkataan. Apabila kita baca yauma yajma'ullah, seolah-olah perkataan itu jadi yauma yajma'ullah. Ini satu benda yang kesilapan kita memutuskan kalimah itu. Padahal itu qalqalah sahaja tapi boleh memutuskan kalimah itu. Contoh wa id wa, asal dia perkataan wa id wa'adna Musa, wa'adna Musa. So kita baca qalqalah wa id wa'adna, jangan wa id wa'adna Musa, seolah-olah perkataan tu wa id wa'adna Musa, na Musa, padahal wa'adna Musa bukan na Musa. So qalqalah sughra ini kita kena lantunkan dengan, jangan lantunkan ia seperti qalqalah kubra. Wa id wa'adna laqad kafara, jangan laqad kafara, itu qalqalah sughra. Kesalahan-kesalahan itu kita cuba elakkan supaya qalqalah sughra ni jangan terlalu beratkan daripada qalqalah sughra. Nama pun qalqalah sughra kecil. So jangan berat laqad kafara. Tidak boleh begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tembi. Kita nak belajar sikit tentang ilmu tajwid pada hari ini, sambungan semalam. Semalam kita dah sebut pembahagian qalqalah ada 3 ataupun martabat dia ada 3. Pertama sughra, yang kedua kubra. Dan hari ini kita nak belajar yang kedua, kubra. Kita lihat di slide kita, qalqalah kubra ataupun maksudnya besar ataupun kuat. Semalam sughra kecil kan? Ini besar sikit. Maksudnya apa yang dia bisa sebutkan sebagai besar itu, ia terjadi apabila kita wakaf pada huruf qalqalah yang berada di hujung kalimah. Sama ada huruf qalqalah itu sukun yang asli, memang dia memang asal mati, ada tanda mati kat atas, ataupun sukun mendatang. Dia berbaris tapi oleh kerana kita nak wakaf maka kena matikan dia lah. Macam kita baca qul a'udzu birabbil falaq, falaq, situ qaf tu ada baris di atas. Tetapi oleh kerana nak mati kita wakaf, kita kena matikan qaf itu. Maknanya qalqalah kubra ni apa dia? Ia berkaitan dengan wakaf. Wakaf di hujung kalimah itu ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah yang 5 itulah yang kita sebut semalam, ada 5. Qutbu jadid. Ustaz Tamizi kata nak cam apa Ustaz? Baju dah kotor. Baju dah kotor. Bukan kotor, kalau kotor tak kotor. Mana kena tebalkan kotor. Okey, qaf, ta, ba, jim dan dal. Maknanya bila ada qaf, ta, ba, jim, dal itu, bila kita wakaf salah satu daripada huruf qalqalah, maka qalqalah itu jadi qalqalah yang kubra, yang kuat sikit. Apa maksud kuat itu? Begini, tengok contoh dia. Pertama kita baca lam yalid wa lam yulad, wa lam yulad, wa lam yulad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil falaq allati lam yukhlaq fa idza faraghta fansab anta takabbara fiha fakhruj. Itu contoh-contoh. Maknanya huruf qalqalah tu berada di hujung. So Ustaz, apa beza qalqalah sughra dengan kubra? Apa beza dia? Beza dia bukan dari sudut kekuatan, tidak. Bukan kata kalau semalam kita belajar huruf qaf, contoh qalqalah qaf yang sughra, ya qadi, ya qadi, qaf berada di tengah kalimah, itu qalqalah sughra. Ya qadi. Apa beza kalau qaf di hujung? Contoh al falaq, al falaq, yaqdi. Bezanya ialah kalau qalqalah sughra
yaqdi. Selepas qalqalah itu ada huruf dad. Kita terus sebut dad. Kita tak tunggu yaqdi, bukan. Kita baca yaqdi. Selepas qalqalah lantun tu terus disebut dad, terus tanpa tunggu. Yaqdi. Adapun qalqalah kubra dia di hujung wakaf. Selepas wakaf itu qalqalah itu bunyi, tidak ada lagi huruf lain. Al-falaq. Contoh, qul a'udzu birabbil falaq. Maka qalqalah kubra tu lebih jelas kerana selepas qalqalah itu tidak ada lagi huruf yang lain. Maka itu dari sudut kejelasan, wuduh martabat tu dari sudut kejelasan. Bukan mesti qalqalah kubra qul a'udzu birabbil falaq. Sebab nak bezakan dengan yang sughra, itu salah. Okey, ramai yang baca begitu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu salah. Itu seperti akan dah ada sabdu di situ. Dia hanya qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini contoh qalqalah kubra. Bezanya apa? Beza qalqalah sughra dengan kubra dari sudut kejelasan dia. Kerana qalqalah sughra bila dilantunkan terus disebut huruf selepas tu. Adapun qalqalah kubra di hujung itu dah wakaf pada huruf qalqalah, maka tidak ada apa lagi huruf selepas tu, maka ia lebih jelas. Itu perbezaannya. Baik, seperti biasa kita masuk sedikit ilmu tajwid. Kita dah bahaskan tentang qalqalah. Qalqalah itu kita pecahkan kepada 3 huruf qalqalah seperti biasalah. Qutbu jadin, qaf, ta, ba, jim dan dal. Ada 5 huruf qalqalah dan kita pecahkan kepada 3 bahagian untuk mudah kita faham. Ada setengah para ulama hanya bahagi kepada 2 saja, sughra dan kubra. Okey. Maka kita bahagikan kepada 3 ini supaya ia ada satu kaedah untuk kita nak faham. Pertama, huruf qalqalah yang berada di tengah kalimah ataupun di tengah-tengah bacaan. Itu qalqalah yang sughra, yang paling kecil. Yang kedua, huruf qalqalah bila kita matikan huruf qalqalah itu ketika wakaf. Maknanya ketika wakaf di hujung kalimah itu kita wakafkan kepada huruf salah satu daripada huruf-huruf qalqalah yang 5 tersebut, maka jadilah qalqalah yang kedua disebut sebagai kubra ataupun setengahnya menyebut wusta, sederhana. Kerana ia tidak ada tasydid. Hari ini yang ketiga kita lihat di slide, qalqalah akbar. Setengah menyebut qalqalah ini adalah qalqalah kubra. Yang sebut akbar dibahagikan sughra, kubra dan akbar. Dan yang lebih tepat ialah sughra, wusta. Yang kedua itu sebut wusta dan yang ketiga kubra. Walau bagaimanapun ada sedikit kita lihat pada perkataan qalqalah akbar ni merujuk kepada qalqalah yang kita wakafkan pada huruf qalqalah tetapi dia ada tasydid. Ia terjadi apabila wakaf pada huruf qalqalah yang bertasydid, yang sabdu tu yang ada di hujung kalimah yang kita wakaf itu. Tengok contoh pula supaya lebih jelas. Okey, ini contoh ayat yang sangat famous yang kita baca tapi ramai yang tak perasan. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb, pada perkataan wa tabb itu ba itu ada sabdu. Tapi ramai yang baca tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak sama. Wa tabb dengan kasab yang seterusnya itu lain. Kerana tabbat yada abi lahabin wa tabb, ba itu ada sabdu. Bila ada sabdu, dia lebih asyad, dia lebih kuat daripada yang tidak ada sabdu. So tabbat yada abi lahabin wa tabb wala jidala fil hajj. Bukan haja. Haja kalau tidak ada sabdu, haja. Tapi kalau ada sabdu fil hajj. Faqalu ya laitana nurad. Bukan nurad, nurad sebab ada sabdu. Dan yang akhir huruf qaf. Huruf ta tidak ada yang ada sabdu wakaf ya. Qaf apa nama tu? Qulillahu yahdi lil haqq. Lil haqq. Dia ada sabdu. Sebab apa? Kita ingat. Sabdu ni hakikat dia adalah harfan, 2 huruf. Maksud dia al-haqq
qa. Kenapa dia lambat di situ? Kerana ada sabdu. Kerana pertama qaf itu mati mudghamah, maksudnya dia mati. Al-haqqa, al-haqqa, al-haq, dia mati dahulu, kemudian dia idgham masuk dalam qaf. Walaupun dua-dua mati tapi tak boleh kita baca al-haqqa. Itu tak boleh terima akal macam tu. Sebab tu dia letak sabdu. Bila sabdu pertama dia mati al-haqqa, begitu. Sebab sabdu ni kita kena hati-hati. Bila jumpa dalam Quran sabdu sahaja, ingat penonton-penonton, bila jumpa sabdu dalam Al-Quran kita kena hati-hati, berikan masa dia. Jangan terus al-haqqa. Dia seolah-olah macam tidak ada sabdu. Macam kita baca surah Al-Fatihah. Iyyaka sabdu at-tahiyya. Iyyaka, tak boleh baca iyyaka tak boleh. Ia berubah makna sebab sabdu itu mewakili dua huruf. Bila kita ringankan sabdu, kita hilangkan sabdu, ia seperti kita gugurkan satu huruf. Bila gugurkan satu huruf, ia boleh merubah makna. Bila ubah makna tu dia jadi kesalahan yang besar lah. Kalau dalam Fatihah, dalam solat, ia boleh punya masalah lah pada itu. Nak ambil sikit masa untuk tajwid. Kita dah belajar keseluruhan berkenaan dengan sifat qalqalah, pantulan huruf. Sifat qalqalah, apa itu qalqalah, apa huruf qalqalah? Ada 7 qutbu jadin, ada 5 huruf. Dan kita dah buat pembahagian qalqalah itu daripada sughra, wusta dan kubra, 3 bahagian. Okey, hari ini kita nak sebut tentang secara individu pula, secara satu huruf. Yang huruf 5 qalqalah itu, dalam 5 huruf qalqalah itu, qaf, ta, ba, jim dan dal itu, dia ada huruf qalqalah yang paling kuat berdasarkan sifat-sifat huruf tersebut. Kita lihat slide. Kategori huruf qalqalah. Okey. Dalam huruf qalqalah ada 5 itu, huruf ta adalah huruf qalqalah yang paling kuat. Kerana apa? Kerana dia terdapat sifat itba dan isti'la. Dia tebal, ta. So bunyinya dia mengatasi daripada huruf-huruf yang lain lah. Al-ta, al-ta'amahum, al-ta, wala tushtita. Huruf ta kuat, paling kuat. Yang kedua ialah huruf qaf, pertengahan. Huruf yang pertengahan, huruf qalqalah yang kedua, yang pertengahan. Kenapa? Dia ada sifat isti'la. Qaf ada sifat isti'la tapi tidak ada itba', menyebabkan qaf huruf yang kedua terkuat dalam huruf-huruf qalqalah. Kita qaf, alqa fil buqa'ah, alqa, itu huruf qaf. Dan yang ketiga huruf ba, jim dan dal berkongsi pada martabat yang ketiga, adalah paling lemah lah dari sudut huruf-huruf qalqalah, kerana ketiga-tiga huruf ini adalah bersifat dengan istifal sahaja. Dia bersifat dengan nipis, dan hurufnya ada juga bersifat-sifat dengan sifat-sifat yang lemah. Maka 3 pembahagian. Ta pertama paling kuat, kedua qaf, dan yang ketiga ba, baki itu jim dan juga dal, menjadi huruf yang qalqalah paling lemah. Maka qalqalah kita amalkan qalqalah. Antara ulama pesan bila kita lantunkan huruf qalqalah, kita kena jaga beberapa perkara. Antara jangan panjangkan suara qalqalah itu. Ada di kalangan kita baca qul huwallahu ahad, dia panjangkan pula suara, mattu saut. Ahad, itu je. Allahus samad, itu saja. Jangan as-samad, dia panjangkan, itu tak boleh. Lam yalid wa lam yulad, jangan macam tu. Lam yalid wa lam yulad, begitu saja. Dan yang kedua, kesalahan yang kita kena jaga, jangan tambah hujung tu dengan hamzah. Biasanya ketika wakaf Ustaz, dia sebut al-haqqa, macam ada hamzah pula kat belakang. Sepatutnya al-haqqa, jangan al-haqqa, tambah pula ahada, dia berhentikan dengan di hamzah di hujung. Itu juga kita perlu hindarkan. Qalqalah dia bukan qalqalah yang kita buat-buat, dia semula jadi bunyi pantulan itu. Itu sikit sebanyak panduan tentang qalqalah. Moga-moga sama-sama kita dapat beramal dengan sifat ini. Baik. Alhamdulillah, terima kasih ucap. Sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, mari kita singgah seketika perhatian kita untuk kita sama-sama pelajari ataupun kita ulang kaji tajwid kita. Dan insya-Allah hari ini topik yang menarik, kita nak menyambung lagi perbincangan kita tentang qalqalah. Qalqalah. Jadi kita nak bersama hari ini iaitu huraian sifat-sifat tunggal, iaitu sifat yang ke-12 qalqalah.
sambungan dia. Kesalahan yang sering berlaku dalam qalqalah ni apa dia? Antaranya lagi iaitulah tidak melantunkan sifat qalqalah. Sebab sifat qalqalah tu dia melantun kan, bergetar atau melantun kan. Yang kedua, memberatkan atau melebihkan qalah pada yang sughra. Maksudnya qalqalah yang kecil, yang ringan, kita beratkan dia. Nanti saya nak tunjuk contoh. Dan yang ketiga, menukar kepada huruf lain. Contohnya huruf yang tak qalqalah, kita baca qalqalah. Contohnya huruf ta. Huruf ta bukan huruf qalqalah, tapi kita qalqalahkan dia ataupun kita getarkan dia, kita lantunkan dia. Ataupun huruf kaf. Kaf dengan qaf. Okey, now saya tunjuk contoh. Yang paling biasa berlaku dalam surah Al-Ikhlas. Contoh Qul huwallahu ahad. Qalqalah. Ahad. Qalqalah yang sederhana di akhir ayat kan. Ahad. Macam tu saja. Kadang-kadang kita memberatkan sangat. Contoh, Qul huwallahu ahad. Salah. Seolah-olah ada sabdu. So dah salah kat situ. Ataupun hilang terus. Ustaz, Qul huwallahu ahad. Hilang qalqalah dia. Hilang. Okey, yang ni kalau ditukar sat huruf qalqalah, dia tak baca qalqalah. Qul a'udzu birabbil falak. Jadi kaf. Sepatutnya qaf. Bil falaq. Sepatutnya macam tu. Dan ada juga berlaku dalam qalqalah ini yang baca al-falaq tadi tu tak ada qalqalah, macam mana jadi ya? Jadi salahlah segi tajwid salah. Macam mana cara baca okey, bunyi dia. Contohnya okey. Contoh huruf surah al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Dia tergantung Kok tak ada. Kok ni tak ada. Kok tak ada. Tapi tak boleh delay. Kalau delay dia jadi sabdu. Bil falaq. Kok salah. Sebab sabdu asalnya 2 huruf. Jadi seolah kita menambah 1 huruf pula. Itu yang tabat yada tu. Tabat yada. Yang ni dihilangkan sabdu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Salah. Itu lagu negeri mana wallahu alam lah. Tak nak mention lah kan. Maksudnya yang tu sepatutnya ada sabdu. Tabat yada abi lahabin wa tab. Macam tu sepatutnya. Itu ada sabdu. Ada sabdu. Jadi qalqalahnya lambat sikit. Lambat sikit ataupun kalau nama dia akbar, yang paling tinggi lantunan dia. Okey. Jadi kita akan sentuh huruf demi huruf qalqalah. Menarik qalqalah, insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah qalqalah ni insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz